menghukumkan Allah Ta'ala itu ada sifat penutur, kerana Allah Ta'ala ni bukan bukan sesuatu yang jenis boleh tengok dengan mata, faham? Kalau macam saya ni, awak bolehlah nak kata saya ni ada sifat penutur sebab dalilnya saya sedang bercakap, faham tak? Adapun kita nak meyakini Allah Ta'ala itu ada sifat penutur, mesti ada dalil, mesti kena tahu dalil, mesti kena tahu bukti. Kenapa kita percaya Allah Ta'ala itu ada sifat penutur? Mana bukti atas kepercayaan kita yang Allah Ta'ala itu ada sifat penutur dan tidak bisu? Faham tak ni? Jadi dalam kitab ni semua ada dah. Ngajilah sungguh-sungguh, betulkan niat, jaga adab, jaga akhlak, ngaji sungguh-sungguh. Tak faham ulang lagi, tak faham ulang lagi. Macam itulah mengaji. Dan dalil atas, kita ada 1 jam je, 1 jam je insya-Allah. 1 jam je, dengar baik-baik. Dan dalil ada sifat kalam, sifat penutur pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalilnya, buktinya ialah kita fikir. Bila kita beriman, kita yakin, hati kita percaya Allah Ta'ala itu ada sifat penutur tidak bisu, kita sendiri mesti tahu, kita sendiri mesti faham buktinya. Barulah pegangan kita itu jadi kuat, jadi mantap, sebab kita percaya bukan ikut orang, kita percaya dengan dalil, dengan bukti, ada bukti. Bukan tiru-tiru orang kata Allah Ta'ala ada sifat penutur, Allah Ta'ala maha bertutur, maha berfirman, dalilnya kita tak tahu. Ngajilah, semua ada. Ngaji sampai kita dimengajikan sampai mati. Moga Allah bagi taufik, amin. Dan tilik kepada makhluk ini, dalilnya kita tengok, gunakan akal kita, tengok makhluk ni, tengok alam ni, tengok makhluk ni, tengok alam ni. Kalau tidak ada sifat kalam pada Allah Ta'ala, akal kita yang waras ni fikir dengan akal, tilik dengan akal. Kalaulah Allah Ta'ala tidak ada sifat kalam, nescaya adalah ia bersifat bisu. Betul tak? Betul tak akal kita fikir gitu? Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat penutur, maknanya Allah tu bersifat dengan lawan bagi penutur. Lawan bagi penutur apa? Bisu. Bisu tu makna bukan tak bercakap. Bisu tu maknanya tiada sifat penutur. Kalau tak hidup, mati. Kalau tak jaga apa? Hei, khayal mana kau? Kalau tak jaga apa? Tidur. Dah tanya tak jawab. Kalau tak jaga, tidur. Kalau tidak ada sifat penutur, tentulah bisu. Setakat ni pun kita dah boleh jadikan dalil. Setakat tu pun kalau kita fikir dah jadikan dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu wajib mesti bersifat dengan penutur. Kerana kalau tak ada penutur, Allah Ta'ala itu bersifat bisu. Bisu tu sifat kekurangan, bisu tu sifat kelemahan. Mana boleh ada sifat kekurangan pada Allah. Dan jika ada ia bisu, apa jadi? Kalau seandainya Allah Ta'ala tu bisu, apa yang jadi? Seterusnya kalau Allah Ta'ala tu bisu, apa jadi? Tak boleh jadi Tuhan ke kalau bisu? Tak boleh jadi Tuhan ke kalau bisu? Salah ke jadi Tuhan kalau bisu? Dan jika ada ia Allah bisu, jawabnya, nescaya adalah pada Allah Ta'ala itu satu penyakit. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala itu bisu, tentulah ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit bisu lah. Bisu tu satu penyakit. Adalah pada Allah Ta'ala itu satu penyakit, iaitu penyakit bisu.
yang menjadi kekurangan atas Allah Ta'ala. Betul tak? Kalau ada sifat bisu pada Allah, jadilah kekurangan. Dan iaitu ada kekurangan pada Allah. Apa maksud mustahil? Perkara yang tak boleh perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Tak masuk akal. Bisu pada Allah tu bisu pada kita harus. Bisu kita harus. Bisu Allah Ta'ala mustahil. Kerana membawa kepada lemah Tuhan. Kalau ada bisu pada Allah tu menjadikan dia lemah lah. Tak kuasa lah. Allah tu lemah lah. Dia bisu, sifat kekurangan. Maka apabila lemah ia Allah, nescaya tidak ada sesuatu daripada makhluk ini. Betul? Kalau Allah lemah, boleh tak ada alam ni? Kalau Allah Ta'ala tu lemah, boleh tak ada sebutir debu? Kalau Allah Ta'ala tu bersifat lemah, boleh tak wujud sebiji atom? Kalau belajar sains yang halus-halus tu dipanggil apa? Atom ni. Atom tu lagi halus, halus. Kalau Allah Ta'ala tu lemah, boleh tak ada jauhar fardi? Tahu jauhar fardi? Tak tahu? Jauhar fardi tahu tak? Jauhar fardi ni makhluk yang terpaling halus sekali. Makhluk yang terpaling halus sekali. Tak ada halus dah lebih daripada tu. Terpaling halus dah. Tak boleh nak dibahagi lagi dah. Habis bagi dah. Potong, pecah, dah tak boleh nak pecah lagi dah. Faham dah Abu? Jauhar fardi. Ni apa nama kau? Salam. Faham salam? Sebelum ni pernah dengar tak perkataan jauhar fardi? Tak pernah dengar? Tulis. Tulis. Tambat dia. Ikat dia, jangan beri lari. Kalau lupa pula, buka balik kitab tengok. Jauhar fardi itu maknanya makhluk yang terpaling halus sekali, mudah kita nak faham. Dah tak boleh bagi dah. Bukan kata bagi dua. Nak bagi tak boleh dah. Nak bagi dua dah tak boleh dah. Habis bagi dah. Yang terpaling nombor satu halus. Namanya jauhar fardi. Kalau halus tapi boleh bagi-bagi lagi, namanya jauhar jisim. Ada Abu ada. Saja tak nak panggil dia, nanti dia action. Panggil salam salam baru ngaji, bagi dia semangat sikit. Dah budak ni bully salam. Korang ada bully dia? Kau jangan. Jadi kalaulah seandainya Allah Ta'ala itu tidak bersifat penutur, nescaya Allah tu bersifat bisu. Apabila Allah Ta'ala bersifat bisu, membawa ada kelemahan, kekurangan pada Allah. Kau main pensel, kau main. Jangan main-main pensel. Tulis betul-betul. Jaga adab dalam majlis ilmu, yang main pusing-pusing pensel. Kalau ada penyakit bisu pada Allah, maknanya ada kekurangan. Bila ada kekurangan, menunjukkan Tuhan tu lemah. Bila lemah, boleh tak jadikan alam? Boleh tak ada alam kalau Tuhan lemah? Boleh tak ada kita kalau Allah lemah? Boleh tak saya bercakap kalau Tuhan lemah? Boleh tak korang ada kalau Allah Ta'ala lemah? Boleh tak wujud TikTok ni kalau Tuhan lemah? Boleh tak ada kawan-kawan dalam TikTok ni kalau Allah lemah? Mustahil ada segala sesuatu kalau Tuhan bersifat lemah. Dan iaitu tidak ada sesuatu daripada makhluk ini batil. Sebab itulah apa saja yang kita tengok sepatutnya hati kita mengingati Allah. Daripada sebesar-besar makhluk sampailah seseni-seni makhluk. Bila kita tengok makhluk-makhluk ni, tak kisah apa jua jenis makhluk, sepatutnya hati kita teringat kepada Tuhan yang menjadikan dia. Faham tak? Sepatutnya begitulah, kita kena latih hati kita macam tu. Tengok apa je, ingat Allah. Apa je yang berlaku, ingat Tuhan. Apa yang kita alami, ingat Tuhan. Apa yang kita rasa, ingat Tuhan. Sebab semua tu makhluk Allah.
suara ke, boleh bercakap ke, boleh memandang ke, boleh berfikir ke, apa sajalah, apa saja. Sebab mustahil benda-benda tu ada, mustahil semua ni ada kalaulah Tuhan itu bersifat lemah. Kalau Allah tu bersifat lemah, takkan ada segala sesuatu. Patutnya tengok semut, kita ingat Allah. Tengok piring, kita ingat Allah. Tengok meja, kita ingat Allah. Dapat rasa angin, ingat Allah. Rasa kenyang, ingat Allah. Bila minum, boleh minum, ingat Allah. Tengok air, ingat Allah. Tengok gelas, ingat Allah. Betul tak? Sepatutnya, betul tak? Sebab semua tu kan ke Allah yang jadikan. Betul tak? Tengok kawan, ingat Allah. Ada majlis ilmu, ingat Allah. Kita boleh semayang, ingat Allah. Kita boleh menghafal, ingat Allah. Kita boleh faham, ingat Allah. Kita boleh usaha, ingat Allah. Sebab Allah yang menjadikan segala sesuatu. Sepatutnya begitulah hati kita ni. Tapi dah hati kita ni duk leka khayal dengan yang selain Allah. Itu yang jadi kita lupa. Padahal tanda-tanda yang nak mengingatkan kita kepada Allah tu sentiasa ada pada diri kita ni, wujudan kita ni. Patutnya bila kita sedar yang kita ni ada, sepatutnya hati kita ingat kepada Allah lah. Boleh ke saya ada kalau Allah tak jadikan? Boleh ke saya wujud kalau tak jadikan? Boleh ke saya bernafas kalau tak jadikan? Boleh ke saya hidup sekarang ni kalau tak jadikan? Boleh ke saya duduk dalam kuliah ni kalau tak jadikan? Boleh ke saya bercakap kalau tak jadikan? Mustahil. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. Apa saja yang berlaku luar dalam, ingat hati kepada Tuhan yang menciptakan perkara itu. Sepatutnya lah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua agar sentiasa ingat kepada Allah. Kerana mustahil ada berlaku sesuatu, wujud sesuatu tanpa adanya Tuhan yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, yang maha hebat, yang maha sempurna menjadikan. Boleh ya, Bu? Jadi adanya kita ni bukan saja menjadi dalil adanya Allah. Adanya kita ni juga menjadi bukti Allah Ta'ala itu bersifat dengan penutur. Jarang kita ingat macam tu. Biasa kita ingat bila tengok makhluk, ingat adanya Allah. Betul lah. Bukan salah, betul dah. Jarang bila kita tengok makhluk, hati kita teringat Allah Ta'ala itu ada sifat penutur. Jarang kan? Padahal sama je. Adanya alam ini menunjukkan, dalil menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat bukan ada saja. Bukan ada saja. Faham? Allah Ta'ala itu bersifat dengan ada je ke? Allah Ta'ala itu bersifat dengan ada sahaja ke? Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Patutnya begitulah hati kita. Tengok aja makhluk, membawa kepada hati kita mengingat sesungguhnya ada Tuhan yang maha suci dari sebarang kekurangan. Menunjukkan adanya Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bukan ada saja. Faham? Faham tidak ni? Macam itulah tu. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, wali-wali Allah tu, awliya illahi salih tu, macam itulah hati mereka tu. Sebab tu mereka sentiasa ingat Tuhan. Tak pernah mereka tu terlalai. Sebab yang mengingatkan adanya Allah tu sentiasa ada pada diri dia tu. Alhamdulillah. Jadi kita kena berlatih. Kena berlatih lah. Kena berlatih selalu berzikir, selalu sebut Tuhan. Berlatih lah, kena berlatih. Berlatih. Maka mana tadi? Dan saya tidak ada sesuatu daripada makhluk ini dan iaitu tak ada makhluk batil. Batil tu apa maksud batil? Salah lah. Tak ada makhluk ni batil. Tak ada makhluk. Makhluk ni salah. Boleh faham tak? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah.
Kerana makhluk ni dah dipandang dengan mata kita, ada dah tengok ada makhluk macam-macam, makhluk ada. Macam mana kita nak kata Allah tak jadikan makhluk? Macam mana kita nak kata Tuhan tak jadikan makhluk sedangkan mata kita sendiri dah menyaksikan adanya makhluk? Maka tetaplah Allah Ta'ala tidak bisu. Maka sesungguhnya lah pada hakikat pekerjaannya dan pada akidah kita. Itu maksudnya. Maka tetaplah, maka sesungguhnya lah pada hakikatnya, pada nafsul amri, hakikat perkara, hakikat pekerjaan yang sebenar-benarnya hakikatnya, Allah Ta'ala tidak bersifat bisu. Dan sabitlah sifat kalam padanya Allah. Sabit tu makna sungguhlah. Sabit tu makna sungguhlah. Tulis. Sabitlah makna sungguhlah Allah Ta'ala tu. Sungguh-sungguhlah Allah Ta'ala itu bersifat dengan penutur. Boleh? Boleh tak? Cengkawan dalam live ni boleh tak? Menyawang sikit. Menyawang sikit. Kawan-kawan dalam TikTok ni. Kawan-kawan kita dalam TikTok ni. Boleh tak? Diorang ni tengah galit mendobit dah ni. Tak sempat nak tekan butang nak tulis, nak type bagus. Jangan tidur dah lah. Ya, jangan tidur dah lah ya. Alhamdulillah. Lagi. Siapa lagi tak tidur komen? Apa tak tidur komen? Alhamdulillah. Kalian ni bertuah Allah pilih ngaji. Bertuah duduk luar pun boleh ngaji, tak duduk pondok pun boleh ngaji. Bekerja pun boleh ngaji. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Pilih. Betapa sayangnya Allah Ta'ala kat kita. Allah tak nak biarkan kita dalam kejahilan. Allah Ta'ala tak nak biarkan kita ni tak mengenal Tuhan. Maka Allah panggil jemput kita belajar ilmu yang boleh mengajar kita mengenal siapa itu Allah yang kita mengaku tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, syukur. Azam mengaji sampai mati. Doa, ya Allah bagi aku manfaat. Apa sahaja ilmu yang kau bagi aku dengar, jadikan aku orang yang dapat ambil manfaat daripadanya. Tapi sebab tu syarat dia kena bersihkan hati. Bersihkan hati dari semua jenis sifat yang Allah tak suka. Apa je sifat yang Allah Ta'ala tak suka, jangan ada satu pun kerana kalau ada satu pun sifat yang Allah benci dalam hati kita, kita biarkan, nescaya ilmu itu akan lari, cahaya itu akan jadi hilang. Satu pun. Jadi mau tak mau, kalau kita nak selamat, kalau kita nak ambil manfaat dengan ilmu yang Allah bagi kita dengar, mau tak mau, suka tak suka, kena campak buang jauh hasad, dengki, dendam, iri hati, perasaan baik, perasaan mulia, perasaan pandai, perasaan soleh, perasaan amal dah diterima oleh Allah, perasaan tak ada dosa maksiat, perasaan tak buat maksiat. Itu semua sifat mazmumah ni banyak. Sifat mazmumah ni banyak, bukan hasad dengki je. Sifat mazmumah ni banyak, sifat mazmumah. Sebab tu kita kena ngaji tasawuf.
baru kita boleh kenal tiap-tiap satu sifat tu, dan baru kita boleh tilik tengok dalam hati kita ada ke tidak sifat-sifat tu. Kalau kita tak ngaji tasawuf, habislah kita. Kita hanya nampak silap yang besar-besar je, silap ataupun dosa yang halus-halus, maksiat halus-halus yang tersembunyi di sebalik lipatan hati kita tu, kita tak dapat cari. Lepas tu ilmu tasawuf ni ibaratnya apa tu, mesin scan tu apa, MRI dekat hospital lah yang canggih, boleh cari macam-macam penyakit, ibaratnya gitu. Tapi ni lagi canggih lagi, faham? Mesin tu tak boleh cari penyakit hasad dengki dalam hati, betul tak? Secanggih apa pun, walaupun harganya ratus ribu ke juta ke harga dia, tak boleh cari. Masuk dalam lorong tu, dalam terowong tu, doktor pun bagi keputusan, pakcik, makcik, ni penyakit yang ada tadi saya jumpa dengki, takabur, cintakan dunia, sakit hati tengok orang senang, tak boleh tengok orang senang, orang dapat musibah suka. Mana dia tak canggih lah. Ilmu Allah lagi canggih. Faham tak? Betul? Scan. Kalau tak selamat kita. Kita nak orang kenal kita. Itu sifat yang dibenci oleh Allah. Kita sedih kalau orang tak kenal kita. Kita rasa terasing kalau orang tak kenal kita. Padahal sifat dalam hati nak orang kenal itulah sifat yang dibenci oleh Allah. Oh, halusnya lah, hai. Moga Allah selamatkan kita. Moga Allah selamatkan kita. Nak orang kenal. Orang tak kenal kita sakit hati. Orang tak kenal kita susah hati. Tak masyhur susah hati. Cemburu tengok orang lain masyhur, kita tak masyhur. Cemburu dengar orang lain disebut-sebut namanya, nama kita orang tak sebut. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah selamatkan dalam diri kita, hati kita daripada ada penyakit yang macam tu. Na'udzubillah. Tu ilmu tasawuf nak buang benda-benda tu semua. Ilmu tasawuf ni ilmu yang nak mengajar kita supaya tidak suka dipuji oleh makhluk. Terbalik. Ilmu tasawuf di antara peranannya nak mengajar kita supaya tidak suka, tidak seronok dipuji oleh ataupun dikenal orang. Ayah nak buang ibu tapi tidak mustahil dengan pertolongan Allah. Tak nak, tak suka. Nak buat tak suka tu payah, sebab nafsu suka benda tu. Nafsu suka orang kenal kita. Tapi tasawuf kata jangan suka orang kenal kita. Senang ke susah? Susah. Tapi tidak mustahil bila Allah tolong. Moga-moga Allah tolong kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka tetaplah Allah Ta'ala tidak bisu dan sabitlah. Sabit tu mana? Sungguh-sungguhnya lah Allah Ta'ala tu ada sifat kalam padanya. Itulah di pengakuan yang sebenar, yang muafakat ia dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya Allah. Maksudnya gini, bila hati seseorang hamba tadi, hati dia dah membenarkan, hatinya dah menerima, hatinya dah percaya, hatinya yakin Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan penutur, mustahil bersifat dengan bisu. Jadi mana-mana hamba Allah yang begitulah pegangan akidah, i'tiqadnya dalam hati Allah, samalah seperti apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tu maksud dia.
Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dan jika seseorang daripada musyrikin, tahu musyrikin tu apa musyrikin? Musyrikin tahu tak musyrikin? Yang menyengutukan Allah, kafir yang menyengutukan Allah. Apa maksud menyengutukan Allah? Dia menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Allah pun dia percaya, makhluk pun dia percaya. Allah pun dia percaya berkuasa, makhluk pun dia percaya berkuasa juga. Itu namanya musyrikin. Musyrikin ni bukan bangsa Arab. Ingat, musyrikin bukan bangsa Arab. Musyrikin ni sejenis hamba yang di dalam hatinya menyamakan, menyengutukan Allah dengan sesuatu. Contohnya, dia merasakan dirinya tahu macam Allah. Dia musyrik. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia merasa dia lebih pandai daripada Tuhan. Itu bukan musyrikin lagi dah. Itu dah merendahkan Tuhan pula dah. Na'udzubillah min zalik. Dia berasa pendapat dia lagi betul daripada Quran. Itu lebih daripada musyrik lagi, faham? Pada pendapat saya, apa yang saya fikirkan ni lebih relevan daripada ayat Quran ni, daripada hukum dalam Quran ni. Na'udzubillah min zalik. Murtadlah dia. Kerana dia telah merendahkan kalam Allah, merendahkan Allah, merendahkan ilmu Allah. Na'udzubillah min zalik. Menyamakan pun tak boleh, merendahkan lagi gila. Faham tak? Sebab tu takabur ni kena buang. Sifat sombong, berasa aku lebih ni, kena buang. Takut-takut nanti kalau tak rawat daripada sekarang, dia berjangkit, jadi melarat, jadi berat, sampai dia sombong dengan Tuhan. Sombong dengan Tuhan kafir. Sombong dengan makhluk, dosa besar. Sombong dengan Allah, kufur, murtad. Aku lebih bijak daripada Tuhan. Aku lebih pandai daripada Tuhan. Aku lebih faham daripada Tuhan. Aku lebih reti erti kehidupan daripada Tuhan. Kafir, na'udzubillah. Hati-hatilah. Setan nafsu memang selalu ajak kita macam tu. Setan nafsu memang selalu ajak hati kita begitu. Dan jika seseorang daripada orang kafir musyrikin meminta perlindungan akan dikau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berilah perlindungan, keamanan akan dia. Ni akhlak, nampak tak? Ini akhlak muslimin. Akhlak yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hamba-Nya. Meskipun dia seorang muslim, mukmin, andai kata ada orang kafir yang menyengutukan Allah tu, minta pertolongan, minta perlindungan, maka berilah bagi perlindungan. Masuk kafir musyrikin yang ni lah tadi, kafir musyrikin yang zimmi. Kalau kafir musyrikin yang harbi itu wajib perang dia, faham? Dia minta perlindungan, maka berilah perlindungan akan dikau. Meminta perlindungan akan dikau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berilah perlindungan, keamanan akan dia, sehingga mendengar ia akan kalam Allah Ta'ala. Kemudian ceritakan tentang Allah, ceritakan kebaikan Allah, ceritakan keindahan Islam pada dia tu, orang kafir musyrik tadi. Mudah-mudahan dengan usaha asbab memberi pertolongan, memberi perlindungan kepada mereka dan menceritakan keindahan Islam yang sebenar, mudah-mudahan terbuka hati mereka untuk memeluk agama Islam satu masa nanti. Faham tak? Itu akhlak. Ni kalau ada orang kafir pun minta perlindungan, Allah suruh bagi ajar dia
tentang Islam. Ini kan kita sesama lagilah. Sebab itulah kita ni, mana-mana mereka yang dah diberi taufik hidayah petunjuk oleh Allah, ada tugasan, walaupun kita bukan ulama, bukan tu alim, bukan pak ustaz, bukan mak ustazah. Bila kita dah mendapat taufik, petunjuk, pertolongan, jangan lupakan kawan. Jangan lupakan kawan-kawan kita yang masih jauh daripada mendapat petunjuk. Ajak mereka, panggil mereka, jemput mereka, persilakan mereka. Tak nak hari ni, esok ajak lagi. Tak nak esok, lusa ajak lagi. Sampailah mati. Kerana kita yakin kita tidak ada kuasa mengubah seseorang. Faham? Jangan berhenti daripada memberi nasihat. Dia berubah ke, dia tak berubah, itu bukan tugasan kita. Dia berubah, tak berubah, itu bukan urusan kita. Kita tak ada kuasa nak mengubah dia. Payah nak ubah ni. Kita nak ubah diri kita pun payah. Kita nak ubah lidah kita jadi lidah yang baik pun ini kan nak ubah orang lain. Faham tak? Tapi Allah tanggungjawabkan atas kita, kena pakat-pakat saling ingat mengingati, nasihat menasihati. Walaupun kita bukan orang baik, itulah Islam. Bukan dah jadi baik baru ajak orang. Tak baik pun kena ajak orang kepada kebaikan. Tu Islam. Bab tu kita banyak yang salah faham. Yang kita faham, kena jadi baik dulu baru ajak kawan-kawan. Dah. Islam bukan macam tu. Kita tak baik pun Allah tugaskan kita yang tak baik ni ajak orang kepada kebaikan. Macam tu Islam, indahnya Islam. Kita yang tak faham Islam, nama je Islam, tapi tak tahu tentang Islam. Lalah kita yang bersangka jahat dengan Islam tu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak ambil tahu tentang Islam, keindahan akhlak budi pekerti dalam Islam. Jadi yang jahat-jahat tu bukan Islam, yang jahat tu orang, yang biadab tu orang, bukan agama. Faham tak? Jadi jangan salahkan tudung, jangan salahkan serban, jangan salahkan semayang. Itu Tuan punya badan yang jahat tu. Islam tu baik, Islam tu suruh buat baik. Dah tak nak ikut, tu bukan salah Islam, tu salah kita. Faham tak? Islam baik, yang jahat ni lidah kita. Islam suruh cakap yang elok-elok, lidah kita yang cakap jahat-jahat. Islam suruh telinga kita dengar yang baik-baik, telinga kita yang suka tak dah dengar benda yang jahat-jahat. Seronok dengar. Tak dengar cerita jahat tak puas. Mesti nak dengar cerita jahat. Kemudian hantarlah dia di tempat yang aman. Bila kau dah bagi perlindungan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dah bagi perlindungan kepada kafir-kafir musyrikin tadi tu, kemudian ceritakan, sampaikan kepada mereka tu kalam-kalam Allah, perintah-perintah Allah. Kemudian hantar mereka ke tempat yang salah. Tengok indahnya lah akhlak Islam. Bertuah kita Allah pilih jadi orang Islam. Alhamdulillah. Habis. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ke-16. Huraian sifat yang betul Huraian sifat yang ke-14. Jaga. Ni nak masuk bab lain dah ni. Jaga. Ni nak masuk bab lain dah. Habis dah tu sifat ma'ani, habis dah.
Ni nak masuk sifat maknawiyah lah, jaga. Ni ada macam rumit sikit. Ada macam rumit sikit, tapi kalau betul-betul dengar betul-betul, ulang, insya-Allah boleh faham. Huraian sifat yang ke-14. Kalau nak ikut qaul yang rajih, selesai dah belajar sifat 20 tu. Kerana qaul yang rajih kata 13 je wajib belajar. Selebihnya tu wajib tahu secara umum saja. Wajib tahu dan beriman Allah ada sifat maknawiyah. Yakin Allah bersifat dengan maknawiyah. Sudah. Ya Omar. Di sini Omar. Yakin ni Allah Ta'ala tu ada sifat maknawiyah. Doakan anak saya Omar ni jadi anak soleh. Jadi anak soleh. Omar Mukhtar. Okey. Tapi mengikut qaul yang masyhur, wajib juga kena tahu satu persatu sifat maknawiyah tu apa. Kena tahu satu persatu sifat maknawiyah tu apa. Umar tak tidur lagi. Dia mata dia macam ayah dia. Wajib huraian sifat yang ke-14, kaunuhu qadiran. Baik, artinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Jaga-jaga kita nak masuk sifat maknawiyah dah ni. Wajib pada syarak pula, ni tak ada nak baca banyak, baca sikit je ni. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Tak apa, tak faham malam ni tak apa, ngaji lagi. Yang faham-faham tu semua daripada tak faham asalnya dulu. Jangan putus asa. Tak faham, cabut lagi, tarik diri, berhenti mengaji. Janganlah. Malu lah dengan orang cari dunia tu. Orang cari dunia tu, tonggang terbalik. Dia tak peduli, cari lagi. Tak putus asa cari duit. Kita cari ilmu akhirat, jangan putus asa. Susah macam mana pun hadap. Kena ada harap yang tinggi dan sangka baik dengan Allah, yang mana Allah Ta'ala akan bagi faham pada kita. Faham? Sungguh ngaji. Yang kata aku tak boleh, aku tak pandai, aku tak faham, aku tak boleh pandai ilmu ni. Jangan. Itu psycho daripada bisikan syaitan dalam hati sebenarnya. Nak melemahkan kita, supaya kita tarik diri, supaya kita jangan belajar lagi. Kalian jangan risau, kalau kalian tak pandai sampai mati pun, kalian tak berdosa. Kalau kalian ngaji tauhid ni, kalian tak pandai, tak faham sampai mati, kalian tidak berdosa. Kerana kalian telah menunaikan perintah Allah, menuntut ilmu. Kerana yang memberi faham itu bukan kita, bukan tok guru, bukan usaha, tetapi Allah. Jangan risau. Sebab tu ngaji je. Faham tak faham, pandai tak faham, betulkan niat kita. Yang pertama, betulkan niat kita belajar ikhlas kerana Allah. Faham tak faham tu serah pada Allah. Allah nak bagi faham, kita faham. Allah Ta'ala kalau tak kehendak, kita tak akan faham walaupun bersungguh-sungguh. Tapi bukan bermaksud tak payah bersungguh. Jangan salah faham. Bersungguh tu mesti. Tu tanggungjawab kita, tu tugasan kita, mesti bersungguh. Tapi dah bersungguh, istiqamah, ulang kaji, merakam, menghafal, mencatat, tak faham juga, kita tidak akan dipersalahkan oleh Allah. Tapi kalau tak tahu, tak gerti, tak faham sebab tak nak belajar, tak nak mengaji main-main, ikut suka nak masuk-masuk, tak nak masuk sudah, nak datang-datang, tak nak datang sudah, ini tak lepas. Ini tak lepas, kita akan dipersalahkan nanti sebab taksir. Tahu taksir? Taksir ni cuai, main-main ngaji. Ataupun memang tak nak ambil tahu. Ngaji sungguh-sungguh.
Wajib pada syarak bulatan tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, dan tentu tidak keadaan Allah yang lemah. Apa? Kita baca satu perenggan, gang saya huraikan. Dan keadaan itu ialah satu sifat yang melekat ia akan sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala, dan ianya satu kelakuan di antara ada dan tiada. Peninglah korang. Tak apa, berpening-pening dahulu. Berpening-pening dahulu. Pilin dia masih pilin. Tak apa, kita baca dulu satu perenggan, saya huraikan. InsyaAllah kita cuba huraikanlah. Tak apalah, nanti ulang lagi. Dan ianya satu kelakuan di antara ada dan tiada, yakni keadaan itu tidak naik kepada martabat ada dan tidak turun kepada martabat tiada. Inilah yang dikatakan sifat maknawiyah. Okey, berhenti situ. Berhenti situ. Baik. Kita baru masuk nak membicarakan tentang sifat maknawiyah. Kita baru nak masuk menghuraikan secara tafsil sifat maknawiyah. Bukan makni dah sudah dah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, wasal, kalam selesai dah. Sifat salbiyah, sifat nafsiyah pun dah sudah wujud. Sifat salbiyah pun dah sudah, kidam bakok mukhalafatu ta'ala li hawadi wa qiyam binafsi wa daniyah. Sifat ma'ani pun dah sudah dah. Malam ni kita baru melangkah masuk maknawiyah pula. Ma'ani dah sudah, maknawiyah. Baik. Okey. Gini. Kita dengar perkataan ni. Huraian sifat yang ke-14, kaunuhu. Okay, kita pecahkan dulu perkataan ni. Kaunu, kaf, nun, kaf, waw, nun. Kaunu. Itu satu perkataan, betul? Dengar baik-baik kawan-kawan. Kaunu satu perkataan. Hu. Kan kaunuhu, betul? Kaunuhu, betul? Hu tu perkataan yang lain pula. Kaunuhu qadiran. Jadi ada berapa patah perkataan? Ada berapa ayat? Ada berapa lafaz itu? Ada 3 lafaz lah. Lafaz yang pertama kaunu. Lafaz yang kedua hu. Lafaz yang ketiga qadiran. Okey, setakat ni boleh faham tak? Setakat ni. Kawan, jawab. Cepat. Nak berhenti, mata dah pedih-pedih ni. Dia mengajak kitab memang dia pedih. Dia sekarang dia, wallahu a'lam, dia segarlah balik. Boleh tak? Jadi daripada awal ni, kalian faham yang ni, nanti yang 6 lagi tu, sekali jalan je. Faham yang ni, yang 6 tu sekali jalan je. Kan dia ada 7 sifat manawiyah. Faham yang kat sini ni, faham yang sini, yang 6 lagi sekali jalan. Sebab dia nak urai benda sama je. InsyaAllah. Tak apa, tak boleh pun tak apa. Nanti ulang lagi. Okey. Okey, kaunu satu perkataan. Hu perkataan yang kedua. Qadiran yang ketiga. Okey, sekarang ni qadiran lah, nanti muridan pula, betul? Sekarang ni kaunuhu qadiran dulu, kaunuhu muridan nanti. Nanti yang qadiran tu gantikan dengan muridan, gantikan dengan aliman, gantikan dengan sami'an. Tu nanti gantikan. Sekarang ni kaunuhu qadiran dulu. Okey, bila dah faham ada 3 perkataan, kita terjemahkan pula. Jaga. Kita terjemahkan pula. Kaunu maknanya adalah. Kaunu makna adalah.
ataupun keadaan. Kaunu tu makna ertinya adalah atau keadaan. Hu maknanya dia. Hu maknanya dia. Keadaannya ataupun keadaan dia. Dia tu siapa? Allah. Keadaan dia ataupun adalah dia Allah. Qadiran yang maha kuasa. Okey. Betul. Kaunu keadaan ataupun adalah. Hu dia, maksud dia tu siapa? Allah. Qadiran yang maha kuasa. Okey. Lepas tu yang dimaksudkan, yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah itu adalah perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama, kaunu tu. Kaunu tu yang dipanggil hal ataupun ahwal. Kalau satu panggil hal, kalau banyak panggil ahwal. Tak apa. Tu biar dulu tu. Yang pertama ni kaunu tadi, itulah dia sifat maknawiyah. Tulis kaunu itulah sifat maknawiyah. Kaunu tu sifat maknawiyah. Kaunu tu yang dimasukkan dengan sifat maknawiyah. Adapun perkataan yang kedua dan yang ketiga, hu dan qadiran tu tidak dimaksudkan. Hu dengan qadiran tu tak dimaksudkan dengan maknawiyah. Yang dimaksudkan dengan maknawiyah sekarang ni perkataan pertama, iaitu kaunu. Boleh faham tak? Geng, guys. Okey, siapa faham cepat. Siapa faham, komen faham. Siapa tak faham, komen tak faham. Cepat, nak berhenti dah, mata dah perit. Mata dah perit mengaji tapi tak perit untuk benda-benda lain. Nak rehat-rehat, nak lepak-lepak tak perit. Untuk mengaji ni dia dah perit. Okey, cepat, komen. Sekali lagi. Faham. Alhamdulillah. Keadaan dia yang kenapa Ustaz? Okey. Tadi kan kita dah kata ada 3 batang perkataan, 3 lafaz. Kaunu, hu, qadiran, betul? Yang dimaksudkan dengan berbaik, yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah adalah perkataan yang pertama. Ini yang kita nak bahaskan sekarang ni. Kaunu tu. Perkataan kaunu yang ertinya adalah ataupun keadaan tu. Kaunu tadi terjemah Melayu apa? Adalah ataupun? Jadi adalah dan keadaan inilah yang dikehendaki dengan maknawiyah. Adapun hu qadiran tu bukan. Itu bukan yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah. Yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah yang pertama tu saja dulu. Kaunu tu. Maknanya adalah ataupun keadaan. Itu yang maknawiyahnya. Adapun hu dengan qadiran tu bukan. Itu cerita lain. Itu nanti kita sembang. Okey, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tadi siapa tadi? Abang tu, sahabat kita, Abang Mutawif ke apa tadi tu? Yang kata tak faham, suruh ulang balik tadi tu. Boleh ke tak boleh? Jangan stres-stres aja, relax je. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah.
Terima kasih ya Allah. Okey. Bila dah faham, senang kita nak uraikan. Yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah perkataan pertama tu je. Perkataan pertama tu je, Umar. Perkataan pertama tu, Umar, dia ada 3 perkataan. Kaunu, hu, qadiran. Yang dimaksudkan dengan maknawiyah yang mana, Umar? Yang pertama, iaitu kaunu. Jaga, nanti ada soalan. Siapa yang duduk dalam grup soal jawab, siapa yang duduk dalam grup soal jawab, tu di antara soalan yang akan keluar nanti. Saya bagi contoh. Kaunuhu qadiran, perkataan yang mana satu menunjukkan sifat maknawiyah, maka kalian kena jawab perkataan yang pertama, iaitu kaunu, yang ertinya adalah ataupun ertinya keadaan. Siapa jawab macam tu, saya like sepanjang-panjangnya, bagi 15 bintang, sign dekat sebelah bawah. Okey, setakat tu boleh faham tak? Tu kaunu. Kita sebelum ni sebelum belajar sifat 20 ni, bila sebut sifat maknawiyah, kita pun cakap kaunu ta'ala qadiran. Sepanjang-panjang tu yang kita faham sebelum ni, yang kita faham, yang saya faham, bila sebut maknawiyah, sepanjang-panjang tu, tiga-tiga tu, kaunu ta'ala qadiran, itu semuanya sifat maknawi. Betul tak? Korang faham tak macam tu? Kalian faham macam tu tak? Macam tu. Sebelum saya terangkan tadi, faham macam mana? Cik jawab sikit. Saya faham macam tu dulu. Tiga-tiga tu, bila sebut sifat maknawiyah, kaunuhu ta'ala qadiran, sepanjang-panjang tu, tiga-tiga patah perkataan tu. Lagi-lagi, baik ngaku. Cepat, siapa tak nak mengaku? Ngaku, cepat mengaku. Lagi. Faham yang sama. Tak faham pun dia faham. Lah. Okey. Samalah, kita samalah semua. Kita samalah tu. Rupa-rupanya bila dah mengaji baru faham, baru tahu yang dikendaki dengan sifat maknawiyah yang pertama tu saja. Kaunu tu yang ertinya keadaan, itu sifat maknawiyah. Hu tu maknanya apa tadi? Dia kan? Hu tu makna dia kan? Dia siapa? Dia tu zat Allah. Zat Allah bukan maknawiyah. Hu tu zat Allah, diri Allah. Dia tu makna diri Allah. Qadiran maknanya yang maha berkuasa, bukan sifat maknawiyah. Yang maha berkuasa itu menunjukkan kepada diri Allah yang berkuasa tu. Boleh faham tak? Qadiran makna Melayunya yang maha berkuasa. Siapa yang maha berkuasa? Allah. Jadi bila kita sebut yang maha berkuasa, yakni contoh kita berdoa, wahai yang maha berkuasa, maksudnya kalau kita nak buat ayat lain dengan maksud wahai yang maha berkuasa, dengan mana wahai zat yang bersifat dengan kuat, itu qadiran. Qadiran tu maknanya yang maha berkuasa, Allah lah. Yang hu tadi tu, dia tu. Kalau kita nak terjemah sepenuh, kaunuhu qadiran adalah dia Allah qadiran yang bersifat dengan perkuasa. Jadi yang dikendaki dengan maknawiyah, kaunu tu je yang nak dibincangkan sekarang. Jadi jangan pening-pening, tak payah pening-pening kaunu tu saja. Kan?
Okey. Okey. Faham ni? Kaunu tu. Kaunu tu artinya keadaan ataupun adalah. Adalah itu adalah satu sifat yang dipanggil sifat apa? Maknawi, ma'ani. Budak ni sekarang. Sifat makna? Maknawiyah. Ma'ani. Sifat ma'ani. Maknawiyah apa? Aku boleh ikut kau lah dah. Okey, adalah ni sekarang ni, ini yang dibincangkan. Ini yang nak dibincangkan. Jadi lepas ni nanti kita akan jumpa kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu. Kan kaunu kan? Maknanya benda yang sama. Huraian dia sama. Sebab tu kalau faham sini, yang lain-lain tu faham juga. Yang nak dibahaskan dengan sifat makna yang pertama tu kaunu tu adalah. Jadi adalah itu adalah satu sifat yang dipanggil sifat maknawiyah. Adalah itu adalah satu sifat yang dipanggil sifat maknawiyah. Okey, kemudian timbul soalan. Sifat maknawiyah tu sifat yang macam mana? Sifat maknawiyah tu sifat yang macam mana Sifat maknawiyah tu adalah suatu sifat. Tulis ringkas-ringkas sudah untuk kita nak mudah faham mula-mula belajar ni. Sifat maknawiyah itu, kita dah tahu tadi kan, sifat maknawiyah tu apa? Kau? Ingat tu, lepas ni bila sebut sifat maknawiyah, kaunu tu dah. Jangan pergi kepada sepanjang panjang dah. Adalah sifat maknawiyah itu, apa beza ma'ani dan maknawiyah pada kudrat Allah Ta'ala? Apa beza sifat ma'ani dan maknawiyah pada kudrat Allah? Sifat ma'ani, sifat kudrat. Maknawiyah ni nak terang ni, Maknawiyah, tadi saya tulis apa? Saya suruh tulis apa tadi? Sifat maknawiyah apa? Satu sifat maknawiyah. Bila pula saya cakap satu sifat maknawiyah? Saya kata adalah sifat maknawiyah itu. Orang tulis cakap lain, kau tulis lain. Adalah sifat maknawiyah itu, peranannya, tulis dulu. Untuk membolehkan adanya sifat ma'ani seperti kudrat pada zat Allah. Maknawiyah itu adalah suatu sifat. Apa lagi? Yang mana peranannya apa? Untuk membolehkan adanya sifat ma'ani seperti kudrat pada zat Allah. Ulang balik. Sifat maknawiyah ni adalah suatu sifat yang peranan dia nak membolehkan adanya sifat ma'ani, contoh seperti kudrat pada zat Allah. Sebab sifat ma'ani ada 7, betul? Betul tak? Ada 7 kan? Jadi ambil kudrat satu, seperti kudrat. Boleh dia nak ambil iradat, tapi nanti sampai bab dia. Sekarang ni kaunuhu qadiran, betul? Jadi sifat maknawiyah itu kita cerita peranan dulu. Sifat maknawiyah itu peranannya ialah mana? Membolehkan adanya sifat ma'ani, contohnya seperti sifat kudrat pada zat Allah. Setakat tu boleh faham tak? Membolehkan adanya sifat ma'ani seperti kudrat pada zat Allah. Okey, peranan dia nak membolehkan adanya sifat-sifat ma'ani pada zat Allah. Okey, sambung lagi. Seandainya tidak ada sifat maknawiyah ini, seandainya tidak ada sifat
Ma'nawiyah ini dah, seandainya tidak ada sifat ma'nawiyah ini, nescaya sifat kudrat tidak boleh ada pada zat Allah. Sifat kudrat tidak boleh ada pada zat Allah. Ulang balik. Sifat ma'nawiyah adalah suatu sifat yang peranannya nak membolehkan adanya sifat ma'ani, contoh seperti kudrat pada zat Allah. Dengan makna, seandainya tidak ada sifat ma'nawiyah ini, nescaya tidak ada kudrat pada zat Allah. Mana kalau tak ada ma'nawiyah, sifat kudrat tak boleh ada pada zat Allah. Setakat tu boleh faham tak? Tadi sahabat kita yang tanya tadi tu apa beza, mana tadi soalan dia tadi? Kita tak pandai apa beza sifat ma'ni dan ma'nawiyah pada kudrat Allah Ta'ala. Sifat ma'ni ni sahabat, MMR tu adalah sifat yang peranan dia nak membolehkan kudrat ada pada Allah. Kudrat sifat lain, kudrat sifat ma'ani. Yang membolehkan adanya kudrat pada zat Allah tu namanya ma'nawiyah. Baik sahabat, kita buat contoh gini. Kita buat contoh untuk dekatkan faham. Siapa tadi tu? Apa beza sifat ma'ani dan ma'nawiyah tadi? Tadi MM tu dah faham belum? Nampak tak apa yang kita sebutkan tadi tu? Sebab tadi dia tanya apa beza ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani ni sifat yang ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam tu, dan ada takluk masing-masing. Sifat ma'ani tu sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah. Adapun ma'nawiyah ni satu sifat lain yang nak membolehkan adanya ma'ani pada yang nak membolehkan adanya sifat ma'ani itu pada zat Allah, yang nak membolehkan adanya kudrat pada Allah. Kalau tidak ada ma'nawiyah, tak boleh ada ma'ani pada zat Allah. Kalau tak ada ma'nawiyah, tak ada kudrat pada zat Allah. Jadi kalau kita nak buat contoh gini, jadi sifat ma'nawiyah ni seolah-olah macam gam lah. Peranan dia tu, faham tak tu? Bukan gam, macam gam peranan dia. Nak membolehkan adanya sifat kudrat pada Allah. Kalau tak ada ma'nawiyah, kudrat tak boleh ada pada Allah. Boleh faham tak sekat tu? Kalau tak ada ma'nawiyah, tak boleh ada kudrat pada Allah. Sebab peranan ma'nawiyah ni nak membolehkan adanya, nak membolehkan kudrat tu ada pada Allah. Kalau tak ada ma'nawiyah, kudrat tak ada pada Allah. Boleh faham tak sekat tu? Kita buat contoh gini, nak dekatkan faham. Kita buat contoh. Mana dia tadi sahabat kita yang tanya tadi? Ada lagi ke tak ada dalam ni? Tadi dia tanya. Ada tak? MM tadi. Mana MM tadi? Dapat jawapan tak MM? Ma'ani itu sifat yang ada sungguh-sungguh pada zat Allah, kudrat. Ma'nawiyah tu adalah sifat yang melekatkan kudrat pada zat Allah. Faham kasar-kasar macam tu dulu. Yang bertanya tadi faham ke tak? Boleh faham tak? Dah dapat jawapan belum? Tak, ni budak-budak ni tidur. Dia mengantuk macam tu. Kan kita terang dia tak faham. Bukan marah. Okey, satu lagi. Satu lagi. Faham. Untuk nak mendekatkan faham, bukan nak menyamakan Tuhan. Faham dulu? Contoh ni perlu. Ngaji tauhid kena banyak contoh. Nak mendekatkan faham. Kalau tak ada contoh, fahamnya duduk di London. Kalau tak buat contoh, fahamnya dekat London, bukan main jauh lagi. Bila kita buat contoh begini, contoh begitu, dah macam ada dekat pintu tu faham.
Dekatkan faham. Sebab tu perlu contoh. Kalau tak dengan tak payah contoh boleh faham, tak payah contoh. Buat apa nak buat contoh dah faham? Okey, contohnya gini. Kita makhluk ni pun ada sifat ma'ani kita. Kita makhluk ada juga sifat ma'ani. Sebab tu dulu dalam bab sifat ma'ani dulu saya dah pesan, faham baik-baik sifat ma'ani ni. Faham betul-betul sifat ma'ani ni. Bila sebut sifat ma'ani, sifat yang ada sungguh-sungguh. Diri sifat tu ada sungguh-sungguh. Diri sifat tu wujud. Diri sifat tu ada. Contoh dulu ingat tak saya buat contoh putih pada kertas, ingat tak? Warna putih pada kertas tu sifat ma'ani. Sifat yang ada sungguh-sungguh. Duduk pada kertas. Kertas tu namanya zat. Kertas tu namanya zat. Warna putih pada kertas namanya sifat sifat yang ada sungguh-sungguh, boleh tengok. Sebab sifat makni makhluk boleh tengok lah dengan mata. Sifat makni Allah tak boleh tengok dengan mata. Faham? Jadi, okey, kita buat contoh gini. Kita buat contoh. Kita buat contoh untuk dekatkan faham. Ya. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Okey, ni benda ni, mic ni. Diri badan benda ni, diri badan benda ni namanya zat. Zat. Diri dia, zat yang diperbuat daripada plastik ni namanya zat. Sifat dia hitam. Sifat dia hitam ni adalah sifat yang ada betul-betul. Sifat yang wujud. Duduknya dipanggil arad. Sifat makni makhluk panggil arad. Arad. Sifat makni Allah jangan dipanggil arad. Sifat makni makhluk dipanggil arad. Setakat tu boleh faham tak? Setakat tu boleh faham tak? Lag pula. Cubaan. Lag lagi tak? Lag lagi tak? Mana tertinggal tadi? Mana yang tertinggal? Yang lag tadi kat mana tertinggal? Dapat tak? Dapat ke tertinggal? Ada yang tertinggal ke? Okey. Okey. Kotak ni tadi kan, kotak ni namanya zat. Kotak ni namanya zat, zat makhluk. Diri makhluk yang dipanggil jirim jisim tu. Jirim jisim tu zat makhluk. Warna hitam ni adalah sifat yang duduk menumpang pada benda ni. Warna hitam ni warna yang ada sungguh-sungguh. Sifat yang ada sungguh-sungguh. Sebab tu kita boleh nampak hitam tu, boleh nampak hitam tu. Menunjukkan hitam tu ada sungguh-sungguh. Duduknya kat mana? Diri kotak ni. Setakat tu faham dan warna hitam ni dipanggil sifat apa? Ma'ani. Ingat tu, bila sebut sifat ma'ani, sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya. Sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya. Ada betul-betul. Sifat dia tu memang ada betul-betul. Hitam ni ada betul-betul. Betul lah tengok. Okey, soalannya sekarang menempel di kotak. Okey, soalannya sekarang dengar di sini, tengok sini. Macam mana warna hitam ni boleh duduk pada diri kotak ni? Macam mana warna hitam ni boleh duduk pada diri kotak ni? Sedangkan diri kotak benda lain, warna hitam benda lain, betul tak? Kotak tadi dipanggil zat, warna hitam ni dipanggil sifat. Jadi soalannya, bagaimana warna hitam boleh duduk pada kotak ni? Jawabnya, jaga jawabnya. Jawabnya, kerana ada satu lagi sifat.
ada lagi satu sifat yang membolehkan warna hitam duduk pada kotak ni. Jadi sifat tu dia berperanan macam gam. Macam, bukan gam, tapi macam. Boleh faham sangat tu? Dia berperanan macam gam, tapi bukan gam. Peranan dia tu macam gam, nak membolehkan hitam ni duduk pada kotak ni. Dia itulah yang melekatkan hitam di sini. Sebab benda hitam benda lain. Diri kotak benda lain. Macam mana hitam boleh duduk menompang kat sini? Ada benda yang melekatkan dia di sini. Yang melekatkan dia hitam dekat kotak ni namanya sifat maknawiyah. Boleh faham? Yang melekatkan warna hitam pada kotak ni dipanggil sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itulah yang melekatkan hitam ni pada kotak. Kalau tak ada sifat tu, hitam tak boleh duduk pada kotak ni. Okey, setakat tu faham tak tuan? Setakat tu boleh faham tak? Tu. Jadi maknawiyah ni satu sifat yang nak membolehkan warna hitam ni duduk pada pada kotak ni. Itu yang sedang kita bincangkan tu, maknawiyah tu. Kalau orang tanya maknawiyah tu apa? Maknawiyah tu satu sifat yang membolehkan warna hitam duduk pada kotak ni. Warna hitam ni sifat makni namanya. Yang hitam ni makni. Plastik ni, kotak ni namanya zat. Maknawiyah sifat yang melekatkan hitam pada kotak. Okey. Kemudian ada lagi soalan. Yang namanya sifat maknawiyah tadi, maknawiyah tu adalah suatu sifat, dengar baik-baik yang tidur. Satu sifat yang antara ada dan tiada. Sifat maknawiyah tu hal, jadi hal maknawiyah tu adalah suatu sifat, kata ulama, yang menengahi antara ada dan tiada. Dia bukan ada betul-betul dan dia bukan tak ada langsung. Maknawiyah tu bukan ada betul-betul dan bukan tak ada langsung. Dia menengahi antara ada dan tiada. Ini menurut pendapat ulama yang mensabitkan ahwal maknawiyah tu. Menurut ulama yang mengisbatkan ahwal maknawiyah, kata mereka sifat maknawiyah ni adalah suatu sifat yang menengahi antara ada dan tiada. Maknawiyah tu bukan ada betul-betul dan bukan tak ada langsung. Menengahi antara ada dan tiada. Tu sifat maknawiyah. Sebab tu dalam kitab tadi, kalian perasan tak? Dia cakap satu sifat yang tidak naik kepada martabat ada dan tidak turun kepada martabat tiada, kan? Itu maksudnya. Tidak naik kepada martabat ada tu maknanya bukan ada betul-betul. Tidak turun kepada martabat tiada bukan makna tak ada langsung. Jadi kita buat ayat mudah nak faham. Sifat maknawiyah itu suatu sifat yang menengahi antara ada dan tiada. Peranan dia nak membolehkan sifat ma'ani duduk pada zat Allah. Macam itulah keterangan dia lebih kurang. Nak kata tak ada langsung pun tak boleh. Nak kata ada betul-betul pun tak boleh. Itulah dia sifat maknawiyah tu. Bukan sepanjang-panjang kaunuhu ta'ala qadiran tu. Cukuplah setakat itu. Kita cuba terangkan setakat mana yang kita faham. Sifat maknawiyah ni peranan ni nak membolehkan kudrat tu duduk pada zat Allah. Nak melekatkan kudrat pada Allah. Peringkat awal.
Tapi di situ sebenarnya nampak macam ada dulu kemudian pula nanti. Nampak macam ada dulu kemudian pula. Macam kita faham zat Allah, lepas tu sifat maknawiyah, kemudian kudrat kemudian. Tak, bukan maksud gitu. Hakikatnya bukan gitu. Hakikatnya sifat ma'ani ke, sifat maknawiyah ke, kedua-dua tu qadim lagi azali pada zat Allah. Kalau ditanya di antara sifat ma'ani dan maknawiyah, mana dulu ada pada zat Allah? Jawabnya dua-dua tu sedia kala. Cuma tak akal nak fikir, nak fahamkan tu. Kita buatlah ayat begitu. Sebab dah sempit dah. Nak terangkan macam mana? Kalau tak terang macam tu, macam mana nak bagi faham? Nak guna ayat apa lagi? Dah sempit dah, sempit. Makna terpaksa duk sebut begitu. Sifat maknawiyah ni suatu sifat yang nak membolehkan adanya ma'ani pada zat Allah. Sebab tu jangan dinafikan. Sebab tu jangan dikatakan Allah tidak bersifat dengan maknawiyah. Jangan. Barang siapa yang mengatakan i'tikad Allah tidak ada sifat maknawiyah, maknanya apa akan jadi kalau Allah Ta'ala tidak ada maknawiyah? Tidak akan ada tak akan ada kudrat. Makna membawa kepada lemahlah Tuhan. Kalau tak ada maknawiyah, membawa kepada lemah Tuhan. Kalau tak ada maknawiyah, membawa kepada tidak ada iradat pada Allah. Kalau tak ada maknawiyah, membawa kepada tak ada ilmu pada Allah. Kalau tak ada maknawiyah, membawa kepada tidak ada samak, basar, kalam pada Allah. Tapi apa yang kita sedang bahaskan sekarang ni masuk di dalam fardu kifayah. Masuk dalam fardu kifayah. Tak faham hakikat maknawiyah tu pun tak apa. Tak berdosa pun. Cuma wajib i'tiqad Allah bersifat dengan sifat maknawiyah. Tak faham perbahasan yang tadi itu, sifat maknawiyah ni satu sifat yang duduk menengahi antara ada dan tiada, peranannya nak membolehkan adanya sifat ma'ani seperti kudrat pada zat Allah. Tak faham tentang situ pun tak apa. Tak dosa tu. Cuma yang wajib kita tahu dan faham, yakin Allah bersifat dengan sifat maknawiyah. Maknawiyah itu sifat kesempurnaan Allah. Itulah yang kita tahu setakat tu. Maknanya kalau tak ada sifat tu membawa kepada kekurangan. Membawa kepada kekurangan lah. Kalau tak ada maknawiyah, jadi kuranglah zat Allah. Tidak sempurnalah zat Allah kalau tak ada ma'ani ataupun tak ada maknawiyah. Kalau tak ada dua-dua, kalau tak ada salah satu pun membawa kepada kekurangan. Jadi jangan dinafikan maksudnya. Jangan dinafikan, jangan kata Allah tak ada ma'ani, Allah tak ada maknawiyah. Sebab ma'ani dan maknawiyah ni kedua-duanya sifat kesempurna. Jadi jangan dinafikan. Kerana kalau tidak ada sifat ma'ani maknawiyah ni, membawa kepada kekurangan pada zat Allah. Cukup sekadar itu dulu. Itulah makni yang maknawiyah yang nak disampaikan tu. Yang panjang lebar tu perenggan ni sebab nak huraikan tu je maknawiyah tadi tu. Tapi ingat pada zat Allah Ta'ala tu tak sama maknawiyahnya seperti yang saya sebut pada benda ni tadi. Faham tu? Cuma buat contoh tu nak dekatkan faham peranan dia maknawiyah tu nak membolehkan adanya ma'ani pada zat Allah. Kalau tak ada ma'ani. Kalau tak ada membawa kepada tak ada kudrat. Kalau tak ada kudrat, lemah Tuhan. Tak ada Tuhan, tak ada lemah Tuhan, tak adalah alam ni. Tak ada alam ni mustahil. Jadi sifat ma'ani dan maknawiyah tu kedua-duanya itu sifat kesempurnaan Allah. Jadilah setakat tu yang kita boleh nyatakan, terangkan. Nak tahu lebih dalam-dalam lagi, kita tanya pakar ilmu tauhid usuluddin sana. Kita boleh terang setakat tu sahaja. Sama-sama. La haula wala quwata illa billah. Kita pun tak pandai. Kita pun sedang belajar juga ni. Sedang belajar juga. Cuma nak kongsi dengan kalian setakat mana yang saya diberi faham oleh Allah. Itulah setakat itulah. Ada pun yang kita bahaskan tadi tu dah masuk dalam fardu kifayah dah. Tak pandai pun tak berdosa, tak tahu pun tak berdosa. Yang wajib i'tikad Allah ada maknawiyah. Jangan nafikan.
Jangan nafikan. Wallahu a'lam. Jadilah kawan-kawan ni, kalau ada yang tak puas hati dengan keterangan, dengan jawapan, saya minta ampun maaf banyak-banyak. Memang saya tak pandai ilmu tauhid. Waktu saya dah pesan dengan kawan-kawan, kalau setakat nak dasar-dasar asas-asas boleh sikit-sikit lah. Ibarat tayar spare. Sebelum kalian jumpa guru tauhid yang betul-betul alim, faham, pandai, bolehlah kita ni jadi ibaratnya macam tayar spare untuk nak menanti guru yang sebenar-benar menerangkan kalian tentang tauhid tu. Gitulah ibaratnya. Nanti dah jumpa tok guru yang betul-betul faham, betul-betul pandai, alim, ngaji lah. Kita ni nak mendekatkan. Kalau tiba-tiba nak masuk yang halus-halus macam tu pun mana boleh. Sebelum nak faham yang halus-halus, kena faham yang kasar-kasar ni dulu. Nak bahas yang halus-halus tu, masuk dalam ghamid ilmu kalam tu, benda yang seni-seni yang halus-halus dalam perbahasan ilmu kalam tu, yang asas-asas ni kena faham dulu. Yang ghamid tu pun kita pun tak pandai. Setakat ni aja boleh. Nak lebih lagi saya tak reti. La haula wala quwwata illa billah. Jadilah baca doa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana alimna. Rabbana faqih ahlan wa qadamatina fi din. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Gitulah. Setakat itulah yang kita fahamnya. Tok guru dulu dia terang halus, kita yang bengap bebal ni tak faham. Tok guru ajar betul dah, saya yang tak faham. Jadi setakat mana yang saya geti tu, itulah yang boleh saya kongsikan. Kalian nak yang pelik-pelik tanya orang alim. Sama-sama kasihlah. Dah baca doa boleh tidur. Tak apa, nanti ngaji lagi. Kita ngaji nak lepaskan fardu ain. InsyaAllah. La haula wa la quwwata illa billah. Boleh. Ngantuk dah. Ya, ngantuk. Boleh. Dah. Orang apa nak pergi makan? Makan ke tidur? Makan ke tidur? Ada yang makan, ada yang tidur. Bolehlah. Ni minta tuan pecek sikit. Sekejap. Kaki sikit. Sama-sama. Aduh. Waalaikumsalam. Tuan Syekh mana pula? Aduh. Ada yang dah termimpi Salam pes. Boleh. Dah, ni siapa nama yang teh? Pian. So Pian minta dia tolong, dia pandai picit dah. Ambil berkat sikit. Kaki sesemut, lengan sesemut, minta dipicit sekejap. Kalian nak tidur gila tidur. Masya-Allah. Jazakallah khair. Yang nak tidur yang perih-perih mata, pedih-pedih mata macam ada gam lekat-lekat, melekit-lekit. Boleh tidur. Selamat berehat dari rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Selamat berehat semuanya. Boleh selamat berehat. InsyaAllah sama-sama.
Tak apalah, kita ambil tahu, tidak-tidak kita dah dengar, oh macam tu. Tak apalah, tak faham. Mana kalau orang sebut pasal benda tu, mana kita pernah dengar kan? Kita pernah dengar, oh macam tu. Tak apalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakar-pakar doakan sahabat. Ni jemaah kita ni, adik ipar yang accident kemarin, pendarahan dalam kepala baru dijemput. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan bang husnul khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Syahid, mudah-mudahan syahid. Orang mati kemalangan ni mati syahid. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya Allah. Giliran kita semakin hampir. Cuma cara mungkin beza. Cara kematian tu mungkin berbeza, tapi keputusannya semua sama, semua mati. Mudah-mudahan almarhum yang dimaksudkan diampuni, dirahmati, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah menjadikan alam barzahnya taman-taman syurga insya-Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. InsyaAllah takziah untuk keluarga, sabar-sabar, sangka baik dengan Allah. Ni ya tepinya. Allahumma salli. Umar dah balik. Umar dah balik ya. Okey sahabat, boleh berehat, boleh live group, boleh live group. boleh keluar, boleh keluar, tak apa, tak payah minta izin. Maklum dah. Boleh berehat. Saya saja ni antara kawan budak ni tolong picit kaki saya ni sengal-sengal lah. Boleh bye, insyaAllah bye. Barakallahu fikum, moga Allah Ta'ala mudahkan urusan kalian semua, sihat afiat, dalam jagaan Allah selalu, dalam bimbingan Allah selalu. Jangan lupa saling mendoakan sesama kita insya-Allah. Terima kasih Pilin. Khamis kuliah duha on insya-Allah. Besok insya-Allah besok 1 bulan ada besok insya-Allah. Nampak pun ni. Adalah berlakonnya ni. Mata macam perit sikit. Tak penat pun. Berlakon aja lebih. Pilin tengah buat apa? Kojo kau. Kau tengah buat apa? Kawan-kawan yang baru join, ahlan wa sahlan. Yang baru jumpa, yang baru kenal, ahlan wa sahlan. Abang Jas sihat Abang Jas Kamu tak tanya kawan ni yang penting-penting ni. Abang Jas, Kak Ana, jago kampung, Masya Allah. Masya Allah, ni macam sahabat lah. Jago kampung, Masya Allah. Borek tu tanggungjawab tu. Tuala letak ais, timun kat mata. Oh, ya. Yeah. Macam tu. Dia untuk apa Azman? Tuala letak ais, letak kat mata. Oh, ya ko.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baguslah tu. Pakat-pakat jaga kampung lah. Eloklah tu. Mudah-mudahan Allah menjaga keselamatan. Allah Ta'ala memelihara kalian yang bertugas daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dalam jagaan Allah selalu semuanya, insya-Allah. Sampaikan salam pada kawan yang jaga kampung tu, orang baik-baik. Orang baik-baik insya-Allah. Oh, jaga gili-gili. Baguslah tu. Okeylah. Jumpa lagi besok insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa besok, kalau larat besok pagi, esok jumpalah pukul 9.30. 9.30 besok. 9.30 besok insya-Allah. Ramai tengok. Oh yoko. Okay, salam semualah. Barakallahu fikum. Ibadah tu jaga keselamatan. Mudah-mudahan jadi asbab Allah dekatkan dengan kebaikan yang seterusnya insya-Allah. Baik. Okey, jumpa lagi Jumpa lagi, minta maaf lah salah silap, kekurangan, kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jas masih Abang Jas, Kak Na dan yang lain-lain. Besok jumpa insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Paling Astaghfirullah.